A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh itu, dan kita pakai kitab Matan Ghaiyatul Taqrib. Alhamdulillah kita dah sampai tu pada fasal nak habis kan, dua tajuk lagi berkenaan dengan Kitabul Hudud. Kita bincang panjang lebar berkenaan orang-orang yang kita kata jenayah yang diletakkan oleh Islam, batasan dan hukuman dia. Dia ada kisos, kemudian dia ada masalah diat, kemudian ada berkenaan masalah orang-orang yang berzina, orang yang mencuri. Kemudian kita bincang berkenaan tajuk itu perompak ataupun orang yang borah, pelampau ke atas sebuah kerajaan sebagainya. Jadi kita bincangkan panjang lebar berkenaan tersebut dan kita bezakan. Baik, hari ini kita masuk pada bahagian terakhir. Fasal. Wa man irtadda 'anil islami ustutiba salasan. Fasal, dan sesiapa yang irtadda, murtad, berpatah balik 'anil islam, daripada Islam, ustutiba salasan, disuruh dia, diminta dia bertaubat sebanyak 3 kali. Fa in taba, jika dia bertaubat, maka lepaslah. Wa in la, jika tidak, qutila, dia akan dibunuh. Ni konsep yang saya ingat dulu bila MKN, Majlis Keselamatan Negara Malaysia, dia minta nak tengok teks. Suara jadi pelik sikit. Teks macam mana dalam undang-undang Yaman negara yang kita kata tak maju, tapi sama dia memang meletakkan Islam sebagai peraturan dia. Dia nak tengok teks benda berkenaan ada ke dalam undang-undang mereka, ada ke benda tu. Jadi oleh kerana kedutaan tak ramai yang cakap Arab, memang tak ada cakap Arab lah, Melayu tu, tapi dia minta pada Persatuan Pelajar, so kami tolonglah. Dan di kedai buku Yaman, kecil je buku tu, konon jenayah dia sebagainya, kecil, dalam 200 rial, RM4 boleh beli bawa balik. Jadi saya pun beli, saya tandakan lah kawasan mana berkenaan dengan orang murtad, berkenaan dengan orang yang liwat, berkenaan dengan sekian, dia tulis tu, zina. Jadi saya ambil berkenaan dan saya gariskan dan serahlah. Jadi ketika mana serahkan balik barang tersebut, adalah saya jumpa dengan seorang tu, dia terimalah, dia jadi pihak yang menerima bagi pihak MKN untuk hantar ke Malaysia. Saya bila duduk dengan dia sebutlah, dia terlafaz, dia kata betul ke ada, saya kata tunjuklah kat mana benda tu ada, dan saya terjemahkan apa perkara tersebut. Lepas tu dia tanya betul ke ada, saya tunjukkan. Lepas tu dia kata saya rasa benda ni macam tajuk masalah zina, dan itu kan peribadi, dia kata ni lah, personal, kan benda personal. Jadi apa masalah ada, dia kata sepatutnya tak perlu, itu hak peribadi, macam tugas agama, itu hak peribadi, dia kata. So kenapa kita nak kena hukum dan sebagainya. So jadi saya pun cakap dengan dia, betul tuan, saya kata memanglah ikutkan peribadi, tapi kita sendiri pun, undang-undang kita di Malaysia, kita ada benda peribadi kita sekat. Contoh macam pornografi, contoh macam dadah. Macam orang miskin makan dadah mungkin curi, kalau orang kaya makan dadah, bapak dia kaya gila kan, kaya dan gila, bagi duit pada dia dan dia makan dadah seorang dekat rumah. So kalau dia kata orang tangkap dia kata saya isap dadah seorang, saya tak kacau orang pun, suka hati saya, duit saya. Kita tetap ada akta tadi kan. Kenapa? So benda tadi walaupun orang tak rosak, pasal dia ada kebahagiaan, orang lain akan rosak. So jadi undang-undang yang umum, semua akan kena. So konsep berkenaan dengan masalah tu juga, masalah murtad dan sebagainya, ia mengawal masalah walaupun nampak orang perseorangan, tapi bila dia mencakupi kepada orang lain, menyekat orang lain daripada terlibat sama adalah penting. Sebab antara kerja kerajaan yang pertama adalah menjaga agama. Itu kita bincang tu, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, maruah dan keturunan. Itu adalah di antara kerja-kerja kerajaan, macam bapak lah. Kan sayang anak bukan setakat masalah bagi makan cukup-cukup, kemudian tak hantar dia ke sekolah, salah kan? Atau bagi makan, lepas tu biarkan dia main pisau, salah. Sebab kita bapak, itu kerja bapak. So sebab itu macam senjata kan, kalau orang tu kata saya ada pistol tapi saya main seorang, suka hati saya nak main, tapi tak boleh.
Benda tak dibenarkan dalam pihak ni. Bakal ketika saya akhir tu saya cakap, kadang-kadang mengarut sikit lah. Saya kata kalau orang tu beli video lucah, kemudian dia buat kerja kat rumah dan bikin seorang, yang tangkap dia kenapa? Hak dia kan, badan dia, mata dia. So sibuk pasal ikutkan hak peribadi kan. Tapi dia menjadi apa? Pelaksanaan pasal apa? Kerajaan melihat benda itu merosakkan. So dengan sebab itu kita kata masalah undang-undang murtad ini juga macam tu. Jangan lihat kepada undang-undang murtad ni dalam konteks sebagai satu religion yang tidak ada kaitan dengan agama, dengan negara. Kerana Islam ini dia adalah agama dan negara. Pasal bila dia merangkumi masalah sah tak sah nikah, sah tak sah cerai, siapa tanggung siapa dan sebagainya, dia mencakupi seluruh aspek kehidupan. Dengan sebab itu bila orang tu meninggalkan Islam, dia sama seperti pengkhianat negara. So pengkhianat negara kita buat apa? Bagi kek, kan? Tak kisah, suka hati dia lah khianat negara. Alangkan kita ada 2 pasport pun tak boleh. Tahu kan? Kalau kita ada 2 pasport ni, saya ingat ada orang kentaan cerita saya. Dia kata ada orang tu, dia duduk UK lama lah, Chinese. Dia boleh buat urusan, zaman tu mungkin zaman tak efisien lagi kan, tak ada KRA, NKRA, KPI tak ada kan. Jadi dia lambat buat urusan. Satu sekali buat pasport 3 hari kan. Sekarang ni sekejap je, sejam tunggu dapat. Jadi bila dia jadi cerita, dia kelakarnya, this Chinese guy, dia kata apa? Apa lambat dan sebagainya, bila dia kata, I dekat sana sekejap je. Dekat London, dia kata. Pasport I sekejap je. Jadi pegawai immigration dia kata, Encik ada pasport UK ke? Dia kata ada. Tengok dia pun ambil, pegang. Lepas tu bandingkan nama, bandingkan rupa, tengok sekian. Dia ambil pasport Malaysia, dia pegang, serah pasport UK, sama jalan. Ini berlaku, benda ni berlaku. Masalah kita kata bila dia ada apa kerakyatan lain, boleh buang kerakyatan. Nampak tak macam tu keadaan dia? Kerakyatan kita boleh letak dimansuhkan dengan benda macam tu. Pasal orang tu dianggap macam pengkhianat kepada negara. So konsep ini yang kita kena faham. Bila murtad itu jangan dipandang kepada masalah apa? Kebebasan peribadi. Kalau orang tu murtad, tidak isytihad pada orang lain, tak ada masalah. Kita pun tak tahu dia murtad. Dia buat kerja sendiri je. Kan dan sebagainya. Lebih baik kita kat Malaysia tak kisah bukan orang solat ke tidak. Kan? Orang tak puasa kita anggap, orang tak solat kita tak kacau. Kan lepak kat kedai kopi kan, kan. Ini masalah. Jadi secara tak langsung tak timbul tajuk untuk apa? Persoalan timbul. Bila dia mula saja minta untuk murtad, keluar agama, di situ tajuk yang besar. Sebab dia ni akan menjadi apa? Macam kepala kereta api. Dia buat, nanti orang tengok, lepas. Orang lain buat, nanti tengok orang lain buat. Sampaikan jelas sekali, mungkin menjadi apa? Satu dakwah untuk merosakkan agama dengan masuk Islam ramai-ramai, kena keluar Islam ramai-ramai. Masuk beramai-ramai, lepas tu keluar beramai-ramai. Apa jadi pada pemikiran anak-anak orang Islam kita? Akan rosak. Dengan sebab itu kita kata benda ni kena faham. Riddah atau murtad ini jenayah kepada agama dan juga negara. Dia bukan hanya kepada agama saja. Faham Okey, dia akan dibunuh. Kenapa? Tengok di kaki bawah. 5 rawahul Bukhari. Kerana apa dia kat Imam Bukhari, hadis nombor 2854. Ibn Abbasin, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata Ibn Abbas, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa menukar agamanya, maka bunuhlah dia. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis kita baca tu ketika bincangkan berkenaan dengan masalah perejam bagi orang yang telah berkahwin, orang yang berkahwin, yang kita panggil apa, ataupun yang dalam masalah kisos, kita bincangkan itu, Nabi SAW sabda, la yahillu dami mar'i muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal, la yahillu, tidak halal, damu mar'i muslim, tidak darah individu atau manusia muslim, illa bi ihda thalath, kecuali dengan salah satu di antara 3 perkara, iaitu as-sayyibuz zani, orang yang dah berkahwin tapi berzina, wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, life for life, dan juga wal mufariqu lidinihi, orang yang berpisah, meninggalkan agama dia, atarikul jamaati, dia meninggalkan jemaah Islam. Yang itu saya maksudkan pasal apa? Biasa dalam bentuk ini, konteks ini, para ulama nyatakan dia nyata, dia isytiharkan, dia tunjuk. Kalau dia sorok, tak ada siapa tahu. Ini saya kata pada hati kita tak ada siapa boleh paksa, tapi menunjukkan perbuatan yang tak elok tadi, kita kata benda berkenaan orang boleh tindakan akan diambil pada kita. Perbuatan macam kita, macam orang tu, macam orang munafik, tidak ada hukuman kata orang munafik dibuat zaman Rasulullah SAW dahulu. Sedangkan mereka ni adalah orang yang kita tahu Allah Ta'ala isytiharkan mereka kafir.
Tapi bila mereka mengisytiharkan mereka Islam, mengaku Rasulullah tu Rasulullah, tapi kita kata apa dalam hati mereka Allah Ta'ala yang jaga. Kita kawal dengan yang luaran saja. Walaupun Allah Ta'ala ada isytiharkan dalam Quran, Allah Ta'ala nyatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ada kalangan manusia ni yang mengatakan kami beriman dengan Allah dan hari akhirat. Tapi tidaklah mereka ni orang yang beriman. Orang kata tak beriman pun, tapi tindakan tak ada. Tidak ada tindakan yang ambil dari mereka. Mana munafik tu confirm kafir, tapi dalam masa yang sama tidak diambil tindakan. Sebab apa? Pengisytiharan sebagai kafir ni tak ada. Yang murtad yang disebut dalam tajuk ini adalah orang yang mengisytiharkan untuk mencabar undang-undang berkenaan tajuk ini. Tu je cerita dia. Anybody yang nak cabar, nak protes, nak kontes undang-undang Islam, maka benda tadi adalah kufur yang nyata, yang besar. Berbeza dengan masalah orang tu buat seorang-seorang, tak semayang seorang-seorang. Kita tak ada tanya berkenaan perkara tersebut. Tanya dia, semayang dah? Dia kata semayang dah. Tak tanya lebih dia. Bahkan haram kita spy orang berkenaan. Spying, nak tengok dia semayang ke tidak, haram. Dalam Islam tak ada spy. Allah kata dalam surah Al-Hujurat, wala tajassasu, jangan kamu saling intip-mengintip. Yang mengintip orang, tak boleh. Aduan tadi orang tak dapat tahu mana. Yang pertama yang tak tahu tu kena intip juga. Silap tingkap rumah. Orang tu buat apa? Dia kata tak boleh. Suspicious tak boleh. Itu tak masalah kita. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hei orang beriman, jauhilah oleh kamu akan kebanyakan dari sangkaan-sangkaan. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Sebahagian besar dari sangkaan ni adalah dosa. Anak sendiri kita tahu-tahu sendirilah buat kerja. Kita yang kena arahkan. Tu kenapa dari kecil. Mana? Intai. Tak intai lah. Janganlah intai. Start kita intai buat atas nonohnya tu dah mula start. Kan dia pun anggap kita percaya dia dan buang masa. Dia kena ada masalah didikan ni. Trust tu jangan bina dengan masalah spy. Kerana Islam tak boleh spy. Pasal CCTV. Nak intai orang. Tak ada je lain ke? Kan? Tengok orang semayang ke tidak. Kita tak jaga. Kan masa kita berzikir, baik baca Quran. Daripada mengintip orang, baca Quran. Dia hafal Quran lagi baik. Kan buang masa kan. Ada orang sibuk dengan benda macam ni, dia sibuk buang masa. So dengan sebab itu kita kata mengintip haram. Mengintip haram. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah tarojok. Dia masuk dalam rempuh rumah orang, dia masuk panjat. Dengan orang cerita kes ada orang tu minum arak kan. Orang tu cakap pada dia, engkau mengintip, engkau sekian, engkau sekian. Umar keluar macam tu je. Ustaz, Umar keluar macam tu je. kalau spy untuk perang, ini kan kita bincangkan perang. Ni kita ya ilaha illallah. Kalau ke perang mesti dengan musuh. Bukan dengan orang Islam. Ni orang Islam sama Muslim, Muslim sama Muslim. Tak kira party chop apa. Faham tak? Muslim sama Muslim Anda Muslim tak? Muslim. Ada orang tu Islam je anda haram spy kat atas dia. Wala tajassasu. Tak boleh. katalah dia kata dia Muslim lah, tapi dia reject apa benda dalam Quran. Okay, dan masalah dia Muslim macam tu, dan macam dia macam Kasih Ahmad. Apa masalah dia? Boleh kita aduan boleh dibuat, tapi untuk kita spy. Orang macam tu, kadang-kadang ada orang dia agnostik. Dia simpan kat diri dia saja atau family dia saja tahu. Tindakan daripada kerajaan untuk dia tak ada. Kecuali dia adu pada kerajaan baru jadi kes. Dan soalan sekali kalau dia kata orang tu isytiharkan dalam surat khabar dia tulis macam itu masalah lain. Dulu ada siapa nama Astora Jabat. Dia hilang. Asan anak Tora dari kampung Jabat. Nama dia sebenarnya Asan anak Tora. Dia orang Thailand. Orang Thailand dia biasa macam tu nama. Kadang-kadang nama bukan apa. Nama dia pasal pendaftar nama tu macam tu. Kawan saya seorang nama dia Abdul Rahman. Atuk dia nama Abdul Rahman ke bapak dia Abdul Rahman? Doraemon. Seriously Doraemon. Dia tunjuk dalam ini Doraemon. Asan anak Tok Rahman. Tok Rahman daripada kampung Jabat. Tu Astora Jabat. Kisah dia lah, Allah Allah apa jadi. Mungkin dia bertaubat. Tapi kita sebutlah kisah. Mana cara dia penceritaan ni tadi, kalau zaman Omar kena sepuk dah. Omar pukul. Confirm kena pukul Omar. Cara dia present. Kadang dia tak cakap ni, dia kata tajuk besar dia boleh tukar jantina. Tapi di tengah bawah tu sebenarnya yang boleh hanyalah orang yang ada penyakit je. Itu semua orang tahu. Baik cakap boleh makan babi. Tapi kalau sekiranya terdesak, itu bukan cara fatwa Islam. Fatwa Islam anda tak katakan benda tak boleh tu boleh dengan sebab apa masalah dia. Contoh macam boleh tengok kemaluan orang lain. Kalau dalam pembedahan. Apa benda ni? Itu kan cara Islam berfatwa. Dia tahu je haram. Tapi kalau itu tajuk lain, haram. Mulakan dengan haram dulu. Bukan boleh. Bukan boleh tau, haram. So dia jadi macam tu kita permainan. Jadi
Kadang-kadang ada orang yang pengisytiharan. Kalau untuk isytiharkan, dan kerajaan yang bertindakan. Dia kata, dia pasal kenapa dia berkata al-mufariqu li dinihi, yang berpisah dengan agama dia, wa tarikul jamaati, meninggalkan jemaah umat Islam. Maksud dia orang tadi dia kesan perbuatan. Jadi kalau akan jadi ikutan. Yang ini kenapa tindakan, contoh macam hatta dalam kisah apa? Kisah panggil apa, macam-macam kisah apa, Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar tentera untuk serang orang yang tak nak bayar zakat. Pasal nak menyekat daripada apa? Orang mula tinggalkan agama. Pasal dia jaga agama. So kalau dia kata manusia tinggalkan amalan Islam, so apa dia tinggal? Islam tinggal nama. Kampung ni tinggalkan zakat. Kampung ni bayar zakat, tinggalkan solat. Kampung ni tinggalkan puasa. Habislah. So sebab itu disekat awal-awal lagi. Pasal tugas kerajaan yang pertama, macam dalam mana-mana lain, adalah pertama jaga agama. Kemudian nyawa manusia, harta manusia, harta, maruah dan juga akal dan sebagainya. Macam bila kata contoh macam nak mengelakkan orang mabuk dan sebagainya. So jadi kerajaan akan sekatlah benda-benda yang memabukkan orang ramai. Macam mana dadah memabukkan, macam juga arak memabukkan. Arak juga menyebabkan orang hilang akal. So sepatutnya diharamkan, dihalalkan. Haramlah. Itu cara-cara logik untuk seorang tu jadi sebagai bapa. Faham Baik. Dia kata lihat apa nota kaki 2 pada muka surat 201, tambah 2 muka surat. 3 kot. Okey. Wal istitab, minta taubat tu dia kata, wal istitabatu wajibatun. Minta supaya taubat tu adalah wajib. Ai yutlabu minhu yutlabu minhu ayatuba. Diminta daripada orang berkenaan, orang yang dikatakan murtad ni tadi, agar dia bertaubat. Wa ya'uda ilal islami, dan dia kembali semula pada Islam. Qabla an yuqtala, sebelum dia dibunuh. Disuruh dia bertaubat sebelum dia dibunuh. Bukan terus datang tikam perut. Tak boleh. Panggil dia, nasihatkan dia, suruh dia bertaubat dan sebagainya. Kenapa? 5 rawahu Daraqutni. Kerana apa yang dikatakan Imam Daraqutni, hadis nombor 3118. An Jabir radhiyallahu anhu, daripada Jabir radhiyallahu anhu, anna imra'atan, bahawa seorang wanita, yuqalu laha Rumman. Dia dipanggil wanita ni dikenali sebagai Rumman. Irtaddat, dia telah murtad. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka telah merintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyurada 'alaiha al-Islam, agar ditawarkan semula kepada dia Islam. Tawarkan kepada dia Islam. Fa in tabat, jika dia bertaubat maka lepaslah. Wa illa, jika tidak, qutilas, dia dibunuh. Hatta ni kes ni lelaki perempuan sama saja Tak ada perbezaan di situ. Dan dikatakan waqila yumhalu salasata ayyam, ditangguhkan dia sebanyak 3 hari. Wa yukarraru alaihi talabu fiha, dan diulang-ulang padanya, ke atasnya, permintaan untuk bertaubat tu pada apa? Pada 3 hari berkenaan. Kenapa? Liqauli Umar radhiyallahu anhu, kerana kata-kata Umar radhiyallahu anhu, fi murtaddin, berkenaan seorang murtad yang qutila walam yumhal, yang dibunuh tapi tak diberikan penangguhan. Nabi Umar kata apa? Umar kata, afala habastumuhu salasan, mengapakah tidak kamu kurung dia selama 3 hari? Wa at'amtumuhu kulla yawmin raghifan, dan kamu beri makan pada dia setiap hari, sepotong roti, bagi dia makan. Kurung dia 3 hari, bukan tak bagi makan, bagi makan. Okey. Wastabtumuhu, dan kamu minta dia bertaubat. La'allahu yatubu wa yuraji'u amrallah, lah barangkali dia akan apa? Bertaubat dan juga merujuk kembali semula kepada perintah Allah. Betul, dia tanya, Umar tanya pada mereka, kenapa kamu tak berikan dia peluang? Suruh dia bertaubat, kurung dia, bagi dia makan. Yang bukannya kurung tak bagi makan, kurung bagi makan. Tapi nasihatkan dia, cakap pada dia, reason dengan dia. Reason dengan orang ni, panggil dia, bukan kita terus sepak-sepak. Kan jumpa je sepak. Tak ada, Islam ajar macam tu. Okey? Thumma qala Umar, kemudian Umar berkata, Allahumma, ya Allah, inni lam ahdur, aku tak hadir. Mana orang buat kerja ni, aku tak hadir. Walam amur, aku tak perintahkan. Walam arda, dan aku tak redha. Idh balagani, ketika datang padaku kisah ni. Mana bila datang kisah tersebut pada Umar, Umar kata aku tak redha. Mana ini kan macam Nabi SAW lah, banyak benda Nabi SAW sendiri, para sahabat buat keputusan tertentu, lepas dari kes jadi, Nabi kata kenapa tak tanya dulu, kenapa tak sekian. Dan itu Nabi SAW bunyi juga pasal kes yang orang luka kepala, mandi mati, kan? Mandi mati. Khalid bin Walid, yang kes bunuh tu, Usama bin Zaid, kenapa kau bunuh, kan? Jadi Nabi pun ni. Jadi Umar dalam kisah ni, kenapa kau tak tahu? Jadi Umar suruh dia berikan penangguhan 3 hari. Warajihu fil madhhabi, namun begitu yang rajih dalam mazhab Syafi'i. Rajih dalam mazhab Syafi'i, annahu la yumhal, dia tak diberi penangguhan. Kan? Suruh taubat,
dia, tapi tak nak taubat, bunuh terus. Ini yang dalam mazhab Syafi'i. Orang tanya tak nak dengar, bangun. Bunuh terus. Kenapa? Li zahiril adillati sabiqah, kerana zahir dalil yang telah lalu. Dan dia datangkan dalil juga. Kenapa mazhab Syafi'i kata macam ni? Wa qad rawal Bukhari. Dia sesungguhnya telah meriwayatkan Imam Bukhari hadis nombor 6525. Wa Muslimun dan Muslim hadis nombor 1733. Hadis apa? Hadis tauliyah. Hadis bukan tauliyah mengajar. Tauliyah ni perwalian, maknanya menjadikan gubernur. Okey. Siapa? Abi Musa Al-Asy'ari. Dia ada kisah dia panjang. Abu Musa Al-Asy'ari, dia tanya Rasulullah SAW, dia bawa 2 orang. Sebenarnya dia 2 orang nak minta, tapi Nabi bagi dia. Nabi kata Nabi bagi dia. Okey. Kisah apa? Pelantikan dia sebagai wali atau gubernur. Fi Yaman. Al-Yaman ke Yaman. Wa fihi, dalam hadis tu panjang Kemudian dalamnya, summa atba'ahu Mu'adz bin Jabalin. Kemudian Nabi susulkan lepas dah pergi Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi kirim pula lepas tu apa? Mu'adz bin Jabal. Falamma qadima alaihi. Lalu apabila dia itu Mu'adz bin Jabal sampai qadima alaihi kepada Abu Musa Al-Asy'ari, alqalahu wisadatan, dia Abu Musa Al-Asy'ari telah lemparkan kepada Abu Musa kepada Mu'adz bin Jabal bantal. Camak bantal. Untuk siapa? Untuk duduklah. Dan juga qala, dia kata anzil, turun. Inzil, turun. Inzil, turun. Disuruh turun daripada kenderaan lah. Suruh duduk atas bantal tadi. Wa idza rajulun indahu mawthuqatun muwaththaqatun. Tiba-tiba muwaththaqun, ada seorang lelaki muwaththaqun terikat di sisi apa? Di sisi Abu Musa Al-Asy'ari. So Mu'adz bin Jabal pun tanya, qala ma hadha, apa ni? Pasal dia gubernur, bila kawan ni sampai, tengok dia bagi bantal suruh turun, kawan ni tengok ada orang kena ikat di sebelah di sebelah Abu Musa Al-Asy'ari. So Mu'adz bin Jabal tanya, ma hadha, apa ni? Qala, berkatalah Abu Musa Al-Asy'ari, kana yahudiyan, dia ni seorang Yahudi dahulu. Fa aslama, lalu dia masuk Islam. Thumma tahawwada, kemudian jadi Yahudi balik. Qala ijlis. Dia pun cakap pada Abu Mu'adz bin Jabal, turun, duduk. Lalu Mu'adz bin Jabal berkata, la ajlisu, aku takkan duduk hatta yuqtala, sehinggalah dia dibunuh. Qada'ullahi wa rasulihi, hukuman Allah dan juga keputusan Allah dan juga Rasulnya. Salah samarat 3 kali disebut. Fa amara bihi faqutila, lalu diperintahkan, dia itu Abu Musa Al-Asy'ari perintahkan terhadap lelaki tersebut, lalu dia dibunuh. Cuma kat sini memang argumen yang timbul daripada jumhur para ulama. Dia kata ini kata-kata yang disebut oleh Mu'adz bin Jabal tadi. Dia kata Mu'adz bin Jabal keraslah kat situ, kena suruh tidak. Tapi yalah, ini ada dalil kepada mazhab Syafi'i. Ini adalah dalil mazhab Syafi'i. Mungkin jumhur kata tak, dia kata bagi peluang 3 hari sebagainya, kerana ya mungkin itu tadi apa yang difahami oleh Mu'adz bin Jabal sendiri, bukan Nabi yang cakap. Tapi dia kata Nabi putuskan macam tu, putuskan untuk bunuh kalau dia tak bertaubat. Tapi soalan, adakah kena tangguh dulu? Faham tak? Tapi dalam mazhab Syafi'i, dianggap hadis ni adalah kuat untuk putuskan bahawa orang tu disuruh taubat sekali je. Tak nak taubat, bunuh. Okey. Qada'ullah, qada' itu apa? Keputusan. Ai hadza qada'ullah. Ini adalah apa? Keputusan Allah. Salasa marrat, 3 kali, ai karrara qaulahu salasan. Dia ulang kata-kata dia 3 kali. Ini keputusan Allah dan Rasulnya, ini keputusan Allah dan juga Rasulnya. Ini keputusan Allah dan juga Rasulnya. Dia ulang 3 kali supaya apa? Supaya Abu Musa Al-Asy'ari ambil tindakan. Ya, ini yang disebut oleh dalam hadis ni. Jadi ini dijadikan hujah oleh mazhab Syafi'i dalam mazhab Syafi'i untuk menyatakan orang tersebut kena dibunuh selepas disuruh taubat sekali saja. Faham Okey. Dan dia kata apa? Walam yughassal, dan jika kalau dia dibunuh, orang yang murtad ni tadi dibunuh, walam yughassal, takkan dia akan dimandikan. Walam yusalla alaihi, takkan disolat ke atas dia. Walam yudfan, dan takkan ditanam dia fi maqabiril muslimin, pada tanah perkuburan al-muslimin, orang Islam. Okey. Kenapa? Li'annahu kharaja minhum, kerana dia terkeluar di kalangan mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala firman Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 217. Allah Ta'ala nyatakan, wa may yartadid minkum an dinihi, dan sesiapa yang murtad dari kalangan kamu daripada agamanya, fayamut, lalu dia mati, wa huwa kafirun, maka dia adalah kafir. Maksudnya sambungan Allah Ta'ala sebutlah berkenaan dia neraka yang dah kena dijanjikan untuk dia. Al-Baqarah 217. So masa dia terkeluar agama, itu muamalah kita dengan dia. Maksud dia tak adalah dia bunuh dan habis. Macam itulah. Tanam, tapi tak ditanam pada perkuburan umat Islam. Tak
dibiarkan mayat dia bersepah pula, bagi anjing gigit, tak ada. Islam tak ajar macam tu. Memang ada separuh ulama kata tinggal macam tu je di luar bandar. Dia biarkan bagi binatang buas. Tapi benda tadi kita kata dalam macam kes palang tu lah, salib tadi tu, orang tu akan salib sehari je. Apa dia kata, ada kalau tahan 3 hari, kemudian diturunkan, tak lama, tak dibiarkan lama di atas palang berkenaan. Mati ditanam. Okey, itu beza macam orang-orang hari tu yang kita kata benda tu pasal dia dianggap sebagai muslim lagi, maka diuruskan jenazah dia sebagai muslim. Yang ini dia keluar daripada Islam. Takkan diuruskan jenazah dia macam mana orang Islam yang lain. Jelas? Jelas. Jadi murtad ini adalah benda yang betul. Bukannya benda ni main-main, bukan dakwah politik. Bukan juga siapa nak menang dah betul. Tapi memang tajuk. Cuma pelaksanaan dia tadi selepas mana kerajaan buat, bukannya orang awam buat. Desak kerajaan supaya dilaksanakan. Macam manalah muamalah kita berkenaan orang yang mengkhianati negara. Itulah orang yang mengkhianati Islam lebih besar daripada mengkhianati negara. Sebab Islam itu mengatasi daripada negara. Tak boleh Islam bawah negara pula. Kan takkan kita nak kata Islam bawah perlembagaan atas. Takkan kot siapa sanggup cakap macam tu. Walaupun realiti macam tu sekalipun, takkan kita cakap. Biarlah mana sekalipun orang tadi pandai agama pun, takkan dia cakap macam tu. Bagaimana siapa boleh kata Allah Ta'ala di bawah, ada benda lain atas Allah Ta'ala? Mentahkan perintah Allah Ta'ala duduk bawah, perintah lain orang lain atas daripada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Confirm tak ada siapa akan cakap. Tapi masalah nak pelaksanaan tadi, takut tekanan daripada apa, amnesty ke, kan, hak human rights ke dan sebagainya. Tapi benda tadi adalah undang-undang kita lah. Tak nak kata bukan. Macam undang-undang dunia yang sekarang ni, human rights, dia tak setuju berkenaan dengan penjenayah. Dihukum mati pun tak setuju. Bagi dia orang penjenayah ada hak. Biarpun dia tembak orang mati, tapi dia ada hak. Dia nak hidup juga. Dia ada anak isteri. Orang yang kena bunuh tak ada anak isteri. Orang bagi penjenayah kan, ni apa US punya undang-undang. Ni ada hak ni. Kesian bini dia, kena anak dia punya dadah ni. Kenapa? Kan dia ada anak isteri juga. Habis yang mati kena bunuh tak ada anak isteri. Ini masalah sebenarnya. Banyak pasal masyarakat kita ni dah terlampau suka tengok cerita filem Hollywood, sokong penjenayah lebih daripada orang yang dizalimi. Kan macam orang tu tunjuk badge, rampas kereta orang. Kita macam, wow, cepat kejar. Tengah rampas harta manusia lain, haci juga. Pelik betul. Mazhab mana tak tahu. Tahu tak? Kita cepat hero cepat, hero cepat. Siapa hero? Perompak. Siapa hero? Penyamun. Yang jahat iaitu orang jahat polis. Terbalik pula. Perasan tak? Sheriff jahat pula. Ni benda ni idea disumbatkan. Macam baru ni ada cerita baru. Cerita apa? Alah. Cerita benda lah. Dia terbalikkan. Orang jahat tu baik sebenarnya. Ya, akak sebut tu cerita yang bertanduk tu. Kan ujung tu kan dia bagi alasan kenapa kawan ni jadi jahat. Sebenarnya pasal orang dia tertekan perasaan jadi jahat. Maka dia baik sebenarnya. Lepas tu Ustaz, dia macam nak brainwash kanak-kanak yang kena tanduk tu. Ya, ada sihir jahat. Mana tanduk pun setan pun jahat lagi. Tak jahat, baik. Dia macam ni, dia terbalikkan. Kan tu cerita Snow White kan. Ya, kan dia terbalikkan. Dia kata yang ini kalau tu dengki je. Tak, ini bukan dengki. Ini sebenarnya dia baik. Tapi orang yang bagi dia jahat. Lepas tu dia jahat tak apa. Ketika jahat dia tadi halal. Kerana dia tertekan. Jahat tapi tertekan. Actually tak salah. Macam orang tertekan, merompak kerana tertekan. Tak apa dia tembak orang pun aci kerana tertekan. Orang yang kena tembak tak ada hak. Dia ada hak. Kena dibela di mahkamah. Kita ada apa? Jelasan Guaman Malaysia. Untuk membela orang-orang macam ni. Peliknya la ilaha illallah syarikalah. Apa jadi tak tahu? Mabuk bunuh orang. Mana orang mati tak apa. Tak ada hal, dia tak ada hak. Yang ni bunuh orang yang mabuk ni ada hak. Peliknya manusia. So, ya, macam mana? Kalau Allah Ta'ala kan kita kata macam mana kan? Wattaba ahwah. Kan dia ikut hawa nafsu dia jelah. Memang kita nafikan bila nak pelaksanaan Islam ni dibuat, memang akan kecoh. Dulu kes yang budak perempuan yang kata apa, dia minum arak tu kan. Saya kata lawyer dia pandai. Dia minum arak dan lawyer dia pandai gunakan hukum. Dia tahu bahawa Malaysia ni tak terlatih untuk sebab cari Islam. So dia kata apa? Saya mengaku salah. So dalam enactment syariah memang dah ada sebab tu. Bukan buatan ustaz ni. Memang dalam enactment undang-undang jenayah negeri-negeri Malaysia bawah sultan masing-masing memang tertulis dah benda tu. Cuma nak praktik dia macam mana? Penguasaan macam nak buat. Tu cerita dia. Itu masalah macam baru ni kan yang kes Negeri Sembilan. Yang kes apa masalah pakai lelaki jadi wanita, wanita jadi lelaki tu kan. Itu sama sebenarnya. Dah dipraktik. Memang dah tertulis. Tak boleh buat. Sebenarnya.
Jadi cuma mahkamah sekarang ni mainkan kata benda berkenaan kerana hak peribadi dan sebagainya. Tak, saya faham kisah tu sebenarnya macam ni. Dia kata orang tu penyakit jiwa. Soalan sekarang, kenapa tak ubati penyakit jiwa dia? Kenapa galakkan dia pakai baju macam tu? Kan dia kata dia naik pink coach, kereta api Tanah Melayu, KTM. So macam mana saya nak kain dulu? Jantan tina. Baru tahu. Kalau tak, pasal pakaian tidak melambangkan lagi. So dia pakai baju perempuan pun tak apa, masuk jamban perempuan lagi. Nah, soalan tanya tu, pasal gambar skirt saya, dia pakai skirt. So dia tak salah. Kalau dia pakai skirt kencing kat jamban jantan, terkejut orang kan jadi steam kan, tak apa pasal pula. Perempuan masuk dunia, perempuan ni beraninya, betul jantan. Kan, itu abang ke kakak? Kan, soalan penik, kena faham. Ini dia panggil apa? Mahkamah tu merosakkan pemikiran rakyat. Sebenarnya tadi, kalau dia kata semua orang boleh buat macam tu, gila ke? Dia hakim beredar ke bapak dia pakai baju kurung? Nak tanya soalan tu. Islam, Muslim ada nak pilihan hakim berkenaan. So jangan memandai-mandai lah. Kadang-kadang benda tadi kita kata untuk masalah, bukan kita kira masalah hak. Nyamuk. Ada nyamuk kan. Ada, bukan masalah hak, kita tu panggil masalah hak per individu tidak mengatasi hak orang ramai. Tapi tulisan tu di apa ni, dirayu ni kan. Rayu lah. Pasal kes banyak Ustaz UMNO bercakap, Ustaz UMNO diam. Kan, apa patut Menteri Agama bercakap, semua bercakap kan, JAKIM bercakap dan sebagainya, TPM bercakap. So jadi kecoh. Kalau TPM senyap, habis lah. So konsep dia kena jaga bab ni. Pasal once benda tu berjalan, dia tak boleh. Hak peribadi betul kita faham, tapi tak boleh melampaui hak awam. Hak orang ramai tak boleh mengatasi hak agama lagi tak boleh. Sebab itu kita kata dia ada hak, tapi hak dia tak melepasi hak orang lain. Ada orang kata macam tadi kan orang yang kena rampas pasport tadi. Dia boleh kata, saya tak nak dihukum dengan hukum Malaysia. Saya membesar di US. Di US ganja setengah kilo tak apa. Dia kata. Contoh dia kata yang tu. So saya cakap apa? Di US tak kena hukum bunuh. Anda bawa setengah kilo tak kena hukum bunuh. Di Malaysia 200 gram anda akan hukum gantung. Biar selagi anda tak dapat buktikan benda tu bukan barang anda akan hukum gantung. Mana macam pengendara tu? Dia temui kan. Dia bagilah alasan apa? Kalau dia tak dapat buktikan barang tu bukan barang dia, dia pasti kena hukum gantung. Kan? Takkan boleh. Dia mesti bukti barang ni milik orang lain, baru dah dilepas. Jika tidak, dia pasti digantung tanpa dakwa-dakwi. Pasal memanglah penjenayah pun mungkin akan pakai, bukan barang saya, mana saya tahu ada orang letak. So, jadi every time penjenayah akan tangkap, pengedar dadah akan tangkap, bukan barang saya. So jadi diorang ketatkan undang-undang tadi, jumpa bersama kita yang setengah 200 gram atau lebih, gantung. So benda ni di US tak berlaku. So katakanlah orang ni balik di US, lama duduk kat US kan, kat US ganja tu biasa. Balik Malaysia kan dia bawa setengah kilo, kena tangkap, lagu gantung. Kita mana saya tahu. Kan? Saya duduk kat US, saya tak minta pun jadi rakyat Malaysia, dia kata. Macam tu masalah orang lahir sebagai Muslim atau tidak. Kita boleh kata macam saya tak pilih, semua orang tak pilih. Ada orang pilih, yang lahir Uganda, pilih negara dia macam tu. Tak. Semua orang tak pilih untuk lahir anak siapa. Ada orang pilih, saya pilih lahir anak ustaz, ini pilih anak jadi sultan. Kenapa saya tak jadi anak sultan tadi? Apa masalah dia? Tak ada siapa pilih lahir anak siapa. So, sebab itu undang-undang berjalan pada siapa saja. Itu yang transgender. Dia, doktor cakap dia macam sakit jiwa lah. Sakit jiwa. Doktor yang bagi penasihat, saya nak tanya soalan. Bila orang jantan nak jadi perempuan, dia bagi hormon estrogen. Bila perempuan nak jadi jantan bagi testosteron. Bila jantan nak jadi perempuan, dia bagi estrogen. Kenapa bila orang tu sakit jiwa tak bagi di opposite? Apa ni, jadinya masa dia mula dia jantan, lepas tu dia makan hormon apa benda ni. Ya, itu hasil kerja dia sendiri. Menyebabkan dia. Soalan sekarang, dia patut ditreatmentkan untuk tukar balik, pakai pula hormon di opposite. Bukannya dengan cara bukan dengan cara kekalkan, dia dah tertekan, biarkan. Mana boleh macam tu? Benda tu macam tak dia macam tak valid lah alasan tak valid. Kalau dia kata ada masalah kerana hormon, dan tukar hormon lah. Memang banyak hormon yang estrogen ni orang lelaki pakai, dia punya jamu nying air mata. Kan yang perempuan macam tu juga pakai apa testosteron kan, dia akan jadi macam, betul tak? Kan dia nak build up body dia kena pakai hormon yang opposite. Kenapa tak berikan berkenaan? Sampai sekarang saya tengok doktor-doktor ni yang tukang bagi hormon, pil hormon tadi tidak amanah. Kalau dia kata dia nak ubat orang berkenaan, bagilah di opposite. Macam dia cenderung kepada keperempuanan, sedangkan dia jantan, dia pakai testosteron. Kenapa tak bagi?
Tapi untuk tumbuhkan bawah dada dia bagi pula. Aku ni Faham tak? punya kawan tu psychiatric. So dia kata orang macam gini. Selalu dia kata kekuatan nak jadi wanita tu macam ni meluat. Kenapa dia orang bagi ubat? Daripada kecil dia kata. Saya tahu ini masalah benda tak jelasan. Kita nak tengok benda-benda maksiat semua orang nak. Tapi kita kat sini jadi kawalan, kita sebagai penjanji bukan membantu dia buat jahat. Kalau orang tu kata saya niat nak bunuh, so bagi dia membunuh. Tak boleh macam tu. Kan saya suka skodeng. Si penyakit sindir suka skodeng. So nak macam mana? Dan dia tak usah hukum. Sebab apa? Dia suka skodeng. Kalau tak skodeng dia geletar. Kan? Dia tak boleh buat kerja. So macam mana? Tak logik kak. Saya pusinglah mana pun orang yang psychiatrist kat Malaysia ni mengarut je. Kan kalau dia betul nak tolong, dia bagi dia opposite. Kan pasal memang hormon tadi memberi peranan kan. Kenapa tak beri dia opposite? Kalau dia kata dia perangai dia kepada kejantanan, nak tukar pada keperempuanan, bagilah estrogen. Memang dia akan tukar. Dia akan beri kesan keperempuanan tadi. Pasal dia boleh bagi hormon untuk besarkan buah dada. Dia tak ada hormon untuk tukar terbalikkan dia jantan balik. Ada. Nak tak nak bagi je. Hatta orang kalau dia kata orang yang depression kan, dia macam agnostik. Ada saya jumpa seorang tu agnostik. Doktor last sekali kan diagnose dia sebagai seorang yang ada masalah pemikiran dan sebagainya. Pasal bila bertekak berdebat kan, dia kalah dia nangis. Kan? Dia nangis jejak air mata. Tapi dia tak boleh nak jawab. Dia tahu dia salah. Tapi dia kekal macam tu. Doktor in the end anggap dia ni ada penyakit jiwa. Dia bagi ubat. Dia relax. Macam tu boleh bagi relax. Ubat tenang. Ubat tenang. Anti depression apa? Anti kan? Anti psikotik pun ada macam-macam benda anti. Kan? Masalah lah. Kita secara tak langsung sekarang ni macam orang tu dah keperempuanan. Jantan keperempuanan kerana kecil-kecil. Soalan tak ada ke ubat untuk pakai? Ada kan? Kenapa tak bagi? Ada side effect. Habis tu bila makan jadi perempuan tak apa. Buah dada keluar tak ada side effect. Apa ngarut? Kan makan untuk ni jadi perempuan, makan buat pil untuk jadi perempuan, tak ada fikir side effect. Yang perempuan ambil estrogen, tak ada fikir side effect. Betul tak? Doktor tu bagi je. Betul? Tak ada ilmu agama. Bukan masalah ilmu agama. Ini masalah kita pula kena aturkan. Tu sebab kenapa dalam masalah ni doktor yang bercakap tadi kena masalah orang dipercayai juga. Kalau kepercayaan agama dia tak ada, buat apa kita pakai dia sebagai penasihat? Nak cerita macam tu semua orang ada desire kan? Skodeng, berjudi. Kan ada orang tu dia dari kecil mak bapak dia main gayung mahjong depan mata dia. Lepas tu dah besar kahwin orang main teruk. So tak boleh berhenti judi ni. So kita buat apa? Kita follow judi dia ke kita hentikan? Hentikan kan? Orang tu ada kita anggap masalah alkoholik dan sebagainya. Kita bukannya apa tau? Galakkan dia dan beri ruang dia buat benda tu. Kita apa? Sekat. Kenapa bab berkenaan perkara ni kita tak sekat, kita biarkan? Tak pernah tanya diri sendiri. Pasti kita tanya diri sendiri kan. Kalau bab orang tu nak jadi jantan nak betina, jantan betina. Okey, macam mana? Dia sibuk nak jadi apa nak minum arak. Dia kadang-kadang ada orang tu dari kecil dia ajarkan pukul-pukul orang. Pukul orang pun ada sindrom tau. Dari kecil dia kena dera dan sebagainya. Lepas tu dalam kepala dia memang kena pukul orang. Tak pukul orang dia kan. Lepas tu dia kena pukul orang. Soalan, psikiatris cakap apa? Biarkan dia bagi lesen untuk pukul orang ke? Tak, bagi lesen pukul orang. Kenapa? Dia tak bagi lesen dia. Biar dia buat benda buat. Itu masalah sekarang ni kita kata macam tu juga masalah tadi. Orang tu kata dia ada penyakit jiwa. Soalan sekarang bukan kerja kita untuk membenarkan dia. Kerja kita untuk ubati dia, bukan benarkan dia buat apa dia nak. Nah, ni kan akak kecil diri. Apa sah mak, apa sah akak tu kecil diri? Tu kan akak tu abang. Salah dia. Kan? Faham tak? Dia nilai lah, ini norma. Macam mana kita haram pornografi, macam tu kita haramkan benda ni. Even though kita kata pornografi tu kan, orang tu nak buka handphone dia. Ada siapa boleh check ke? Tak boleh kan? So macam tu kita haramkan. Soalan haram ke halal? Haram kan? Ikut daripada undang-undang, ada tak tindakan boleh ambil? Ya. Penguasaan macam anak saya pun kalau saya kata tu lelaki dia tak perasan. Kepada dia kata terlalu ramai dekat sini dia tak. Iyalah pasal kes kita tak ada penguasaan tadi. Pasal kes alasan apa? Hak asasi manusia. Itu kan hak asasi manusia. Sebagai bapa, anda bukan kerja anda ikut follow anak-anak apa? Ikutkan anak kita nak. Dia nak pergi belajar tak sekolah? Macam orang sebut beri kebebasan pada anak. Tak ada buat apa. Bukan bab berkenaan masalah ni. Untuk agama je. Untuk benda lain dia suruh anak di sekolah. Nak sekolah pergi. Kan? Training senaman pergi. Belikan sukan. Agama terpulang pada engkau. Pula. Cuba lepaskan dia biar dia nak buat apa. Main game nak ada tidur. Dia main-main. Suruh tidur, nak tidur tak budak-budak dia? Mana ada?
So kerja kita apa? Mengawal anak tadi. Macam itulah cerita dia. Macam tu juga kerajaan bapa. Dia bapa. Expect yourself. Kalau jadi government, you are a parent. Jaga rumah lagi besar. Bukan jadikan tabung koleksi duit. Bukan. Mana dapat je kerajaan tu, anda menjaga rumah yang paling besar. Dan kalau kata contoh macam orang tu bapa dalam satu rumah. Dan rumah lah. Kalau satu kampung, ketua kampung, JKK dan sebagainya. Satu kampung tu tanggungjawab dia. Menteri besar, satu negeri. Kan, Perdana Menteri, satu negara. Agung dan sebagainya. Itu tajuk sebenar. Yang bila manusia tak rasa berkenaan tanggungjawab, dia rasa masalah halal haram langgar. Kalau dia rasa tanggungjawab, dia akan berhenti. Berhenti pada batasan dia. Itu batasan, pasal anda adalah bapa. Tu Nabi kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kamu ni adalah gembala. Semua kamu akan dipersoalkan berkenaan gembalaannya. Semua orang ni adalah pengembala. You are actually a shepherd. Memang semua benda macam lelaki perempuan. Pasal seorang wanita adalah pengembala pada harta suami dia. Dia akan tanya berkenaan harta suami dia. Mana seorang bapa, suami, dia akan tanya berkenaan keluarga dia. Pemimpin kepada rakyat dia. Pekerja berkenaan dengan tugasan dia. Semua sekali. Tak ada siapa terlepas tanggungjawab tadi. Awak akan tanya sebiji-sebiji. Bukan surah hadis, Bukhari Muslim. Ya? Bukhari Muslim. Baik. Habis Baik, sambung. Faslun, fasal. Wa tarikus salati ala darbaini. Dan orang meninggalkan solat ini pada dua bentuk. Wa tarikus salati ala darbaini. Orang meninggalkan solat ini di atas dua bentuk. Ahaduhuma, satu di antara keduanya, ayyatrukaha ghaira mu'taqidin liwujubiha. Bahawa dia tinggalkan solat tadi dengan tanpa mengiktikadkan kewajipannya. Tinggal solat tanpa iktikad kewajipan. Dia rasa tak wajib. Fa hukmuhu hukmul murtaddi. Maka hukum dia hukum orang yang murtad. Mana dia kata solat tak wajib. Sedangkan orang kata aqimus solah. Dan para sahabat Nabi tunjukkan solat macam mana. Nabi tunjukkan solat macam mana. Para sahabat ajar tabi'in dan seterusnya. Sampai zaman kita, solat itu adalah wajib. So datang dia kata, tak wajib. So kufur dalam Quran, tinggalkan solat sambil kata macam tu, maka dia dikira murtad. Apa dia buat? Yustatabu, disuruh dia bertaubat. Wa taubatuhu, dan taubat dia ni yusalliya mu'linan, hendaklah dia solat secara terang-terangan. Pasal dia dah sibuk cakap solat tak wajib, maka dia akan tunjukkan solat tu wajib depan-depan. Mu'linan i'tiqadihi biwujubis solah. Dia kena solat sambil menunjukkan terang-terangan i'tiqad dia. Okey, dia solat sambil mengiklan, mengisytiharkan i'tiqad dia berkenaan kewajipan solat. Fa illam yatub, maka jika dia tak bertaubat, qutila wa kana kafira. Jika dia tak bertaubat, maka dia dibunuh dan dia adalah seorang yang kafir. La yughsalu, tak dimandikan dia. Wala yusalla, kalau tak mandi tak kapal lah. Tak mandi tak kapal lah. La yughsalu, tidak dimandikan dia. Wala yusalla alaihi, tak solat ke atasnya. Wala yudfanu fi maqabiril muslimin, takkan ditanam di perkuburan orang-orang Islam. Rawa Muslimun, kemudian Muslim, hadis nombor 82. Wa ghairuhu, dan lain-lain, an Jabir radhiyallahu anhu. Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau kata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salati. Sesungguhnya di antara seorang lelaki, wanita pun samalah, wa bainas syirki, dan di antara kesyirikan, wal kufri, dan kekufuran, di antara dia dengan syirik dan kufur itu adalah apa? Meninggalkan solat. Wa huwa, berkata pengarang buku kita, wa huwa, dan ia mahmulun ala tarki juhudan. Dibawa pengertian ini, di kafir ni kepada meninggalkan solat secara apa? Menentang. Wa ingkaran, dan mengingkari, tak menyetujui kefarduan solat berkenaan. Maka dia akan dihukum bunuh. Dan dia akan dianggap kafir. Kalau dia bukan setakat tinggal solat, kata solat tak wajib. Ni pasal dia kata tinggal solat dia dua jenis. Satu tinggal solat dan kata solat tak wajib. Ada satu lagi. Nak tanya apa tanya? Tanya. Macam sengkat je. Ya, sebab ada tengok satu video ni dekat Syria. So dia tanya driver truk ni, Muslim ke Sunni kan? Yes, and then dia ucap kalimah syahadah. And then IS ni tanya, okay, subuh berapa rakaat, zuhur berapa rakaat, and they cannot answer. Once they cannot answer, they will pull over, pull to the side, and then they will shout. Tak boleh macam tu.
Kena ajar lah pula. That's one thing. Satu benda lain pula. Because I sister cakap, okay, you're musyrik. Tak boleh macam tu. Masalah juga. Pasal orang tinggalkan solat, kita kata ada ni yang peringkat kedua kena baca ni. Wasani, yang kedua pula. Ni kita kata yang pertama tadi tinggalkan solat, kata solat tak wajib. Wasani, yang sani, yang kedua ni, ayatrukaha kasala. Dia tinggalkan solat tu kerana kemalasan. Why? Because of malas. Mu'taqidan liwujubiha, tapi dia kata wajib. Sampai dalam zaman kita sekarang ni, Malaysia kan, ada orang tak kahwin sehingga, tak solat sehingga kahwin. Tak solat. Bila? Tunggu kahwin. Ada orang tunggu dapat anak. Dapat anak buat jaga solat ai. Ada orang macam pakai tutup aurat lah. Ada bila tutup aurat, tunggu kahwin. Bila? Nanti lepas kahwin. Lepas kahwin tak pakai lagi, tunggu dapat anak. Dapat anak tunggu pencin. Tunggu tahun depan, tunggu balik umrah, tunggu sekian. Macam-macam lah jenis makhluk, macam-macam rupa yang tinggalkan berdekara wajib atas alasan tunggu bertangguh. Dia kadang-kadang benda macam ni berhasil daripada pembesaran. Kalau dia kecil dia ajarkan solat itu wajib, keluarga dia sentiasa solat dan sebagainya, dia akan automatik orang tersebut, kalau tak ada influence daripada kawan-kawan yang bukan-bukan, dia akan automatik, dia akan tergerak. Dia tak semayang je dia rasa gelisah. Dia tak ada happy pun tinggal semayang. Hati dia tergaruk-garuk. Walaupun dia tak adalah alim pun. Tak alim, tak pandai agama, tapi dia rasa apa? Rasa bersalah. Tinggalkan solat, dia rasa bersalah. Orang macam ni, kita panggil apa? Ada zaman-zaman tertentu yang kita tahu macam kat Malaysia ni banyak lah. Yang kadang-kadang mak bapak tak semayang. Kan semayang cucu las. Kan azan bunyi, mak bapak tengah beli barang lagi. Kan, duduk beli barang. Kan anak tengok depan mata. Saya tak ada benda pun, abang dengan mak aku kecil-kecil dia tak semayang pun. Pasal pada mata anak-anak, idola dia mak bapak lah. Kalau mak bapak tak semayang lah. Sebenarnya itu konteks dia. Kalau bapak dia biasakan dia kecil, bawa pergi masjid, dah besar dia pandai lah. Tahu, macam saya tengok ada seorang kawan saya, dia biasa bawa anak dia pergi masjid, sembahyang berjemaah ke dia bawa. In the end, anak dia daripada kecil kan, dah terbiasa. Kalau dia kata waktu kecil, waktu tak semayang lagi kan, anak dia tu akan duduk diam, tak gerak-gerak, tak cuit orang, tak ada pijak spek orang ke, tak ada tarik bapak dia ke, tak ada nangis-nangis, duduk diam sampai bapak dia habis semayang. Ada kadang-kadang dia buat itulah. Kan? Ada kawan saya kata, aku nampak tadi kawan kita tersenyum dia tu. Aku tengok anak dia gitu kan, dia tersenyum pasal anak dia gitu kat dia. Tapi anyway, pasal pembiasaan. So tapi dah besar, budak tu bila kita suruh semayang, dia akan boleh attend diri dia diam. Tak ada macam kalau ada budak kan, pasal kita suruh semayang kan, dia akan garuk-garuk. Dia tak boleh nak diam. Dia okey, yang ni biasa tak dibiasa dari kecil. Nak jaga apa diri dia diam kan, dia tak reti. Pasal dari kecil tak diajarkan tentang solat. Kalau dia kecil diajarkan dia akan diam. Mana ini didikan. So kadang-kadang ada orang yang tak dididik langsung. Mak dengan abah dia dapat pula, dia bapak dia belajar apa ilmu sesat dia sebagainya lagi. Ilmu gagah je. Gagah kena jaga. Kan, mandi embun, mandi sekian, semayang subuh tak ada. Kan? Atau bapak dia cerita sekian, bola ada, semayang subuh tak ada. So in the end benda ni membina diri dia. So kadang-kadang, dan ini konteks yang berlaku bila kita bincang berkenaan masalah apa, qada semayang dan sebagainya. Adakah dia wajib kata orang macam ni? Bila dia berdua bertaubat nak kembali pada Islam, adakah dia kena ulang balik? Ini tak ada sebenarnya. Dia tak tahu pun, dia dalam membesar dalam keadaan macam tu. Dia bukan membesar dalam keadaan. Ada satu kumpulan lagi yang mana tahu, dia belajar falsafah, belajar sekian macam golongan Mu'tazilah, dia belajar Islam dengan ni, dan dia sengaja ataupun tentu kumpulan yang belajar Islam untuk rosakkan Islam, itu lain. Itu kumpulan yang lain. So dengan konteks ini berbeza. Jadi kumpulan ni ada orang yang tinggal solat sebab malas. Malas sebab apa? Sebab dari kecil tak dibiasakan. Tapi dia iktikadkan wajib. Dia iktikad hati dia benda ni wajib. Aku tahu dia wajib, tapi macam biasalah orang kita kan. Aku tahu pakai tudung ni arahan Allah Ta'ala, tapi satu fasik kan? Satu murtad fasik lah. Ni fasik begitu. Fa yustatabu, maka dia akan disuruh taubat. Fa in taba, jika dia bertaubat. Wa shalla, dan solat. Itulah dia, dilepaskan dia. Tak ada pula ada pantauan, tak ada. Dia suruh solat. Wa illa qutila hadda, jika tidak dia akan dibunuh secara had. Had maksud dia hudud lah, ikut hudud. Ada kata macam ni kita baca, bunuh dia takzir, bukannya hudud. Ada kata bunuh dia adalah hudud. Okey. Anyway, kita baca bawah. Pasal benda ni berlaku macam perbuatan Abu Bakar lah, membunuh orang yang tak bayar zakat. Perang dengan orang bayar tak bayar zakat. Sebab apa? Sebab benda tadi kalau once kita biarkan, dia akan merebak. Macam itu dekat macam maghrib. Bulan Ramadan kan kita ada kekuasaan berkenaan tajuk puasa. Seorang puasa, maksud dia tak adalah makan khayat ramai. Tapi buat solat, perasan? Bukan selamba je.
Kan dia buka puasa Allahu Akbar bulan Ramadan, tengok. Kat pasar, kat kedai-kedai besar, hotel ke mana. Puasa. Semayang tidak. Aku tak faham betul. Saya ni sengaja je saya kadang saya cakap kuat. Jom semayang. Saja cakap kuat. Bukan kita nak menunjuk kita nak semayang, tapi nak kena ajak. Makan tamah jalan lah. Macam ada tak ada di mana entah. Sampai makanan air dia tu. Lipat, lepas tu seokok. Masuk isyak tak semayang pun. Puasa. Kan Ramadan buffet itu yang kenapa kedai-kedai macam Hard Rock Cafe yang hidang arak, kedai-kedai hidang arak kat Malaysia ni berani buat apa? Buffet Ramadan. Sebab dia tak perlukan surau. Faham tak? Jadi sebab tu diorang macam kelang kabut. Okey. Pasal apa dia buat? Pasal dia untuk makan, melantak. Untuk melantak okey. So dengan sebab itu kita masyarakat kita tak ada penguasaan tu jelah. Pasal benda tu kena suruh. Memang bagi kita boleh paksa orang. Kerajaan boleh. Macam kerajaan boleh paksa orang untuk tak bayar cukai, boleh kurung sebagainya kan. Kalau dia kata orang buat laju boleh tahan sebagainya. Macam tu masalah orang tak semayang. Macam kes puasa tadilah. Dia bukan hak peribadi. Pasal atas nama kerajaan bertanggungjawab. Kita suruh marah. Kan orang bising-bising, orang cerita macam ni, ustaz ni suka marah orang dia kata. Tapi ini arahan Allah Ta'ala. Tapi penguasaan untuk paksa orang tersebut itu kerajaan saja boleh buat. Untuk suruh tutup restoran ke ketika waktu tertentu, itu kerja kerajaan, bukan kerja kita. Tapi mengingatkan kerajaan, ya, kena bagi tahu. Benda ini adalah salah, pasal dia biarkan. Sebab kenapa kita tahu orang tak bayar zakat, saya boleh cari. Orang tak bayar cukai, kita cari. Kan? LHDN. Kita orang tak solat. Orang tak solat. Pasal musibah Allah akan timba pada kita. Bukan dengan sebab kita bersolat saja. Orang keliling kita solat, kita akan kena. Dan sebab itu kita kata sepatutnya dipandang bab ini. Kau tengok macam dolar, ringgit makin jatuh dan sebagainya. Ya tengoklah juga masalah maksiat kita buat. Kan? Ini pergi panggil orang menyanyi-nyanyi untuk Rasulullah. Tak selamat apa benda pun. Lagi bala dia datang. Tak nampak-nampak tak tahulah. Lepas satu. Tak faham lagi tak tahulah kenapa. Pasal sayang Rasulullah, dia ada tanggungjawab. Antaranya melaksanakan sunnah Rasulullah. Itu sunnah Rasulullah. Rasul tegah orang daripada tak solat. Kenapa kita tak tegah orang yang tak solat? Sebagai ketua negara, ketua pada kerajaan dan sebagainya. Kena suruh benda ni. Kena ada keprihatinan tentang tajuk ini. Jadi kita kata benda ini, kita kata antara benda yang banyak ditinggalkan oleh umat Islam kita sekarang ni. Yang kecil je. Memang dalam mazhab Syafi'i kita kata orang tu kafir. Masalah dia, kita kata orang tinggalkan solat, percaya solat tu wajib, tinggal kerana malas, tak dikata kafir. Mazhab Ahmad kafir. Mazhab Ahmad Malik kafir. Orang tu kafir, tak ada ruang dah. Kita sekarang ni kita kata dia tak kafir. Tu sebab kenapa orang kita masih lagi apa? Boleh tinggal solat, tapi masalah dalam mazhab Syafi'i, walaupun dia tak kafir, dia kena apa? Dihukum bunuh. Dipanggil dia, disuruh bertaubat, suruh solat. Jika tidak dibunuh. Wa illa qutila hadda. Ini saya bukan baca kitab mazhab Wahabi tau. Ini kitab mazhab Syafi'i punya. Orang kita pelik kan. Berani cakap dah kata-kata, bukan cakap. Pasal benda ni adalah benda daripada Allah Ta'ala punya perintah. So dia kata apa? Tengok kita nombor 3. Wa illa qutila hadda. Jika tidak dia akan dibunuh secara had. Ai uqubatan ala tarkihi faridatan yuqatalu 'alaiha. Iaitu dia akan apa? Dibunuh secara had sebagai hukuman. Ala tarkihi, di atas peninggalannya, perbuatan dia meninggalkan, faridatan, satu kefarduan yang apa? Yuqatalu 'alaiha, yang akan diperangi orang meninggalkannya. Pasal Nabi sabda dalam hadis yang sahih, dalla ala zalika, menunjukkan perkara tersebut, ma rawahul Bukhari, apa dia kalimah Bukhari hadis nombor 25, wa Muslimun dan Muslim hadis nombor 22, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW telah bersabda, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka menyaksikan bahawa tiada Tuhan bukan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu utusan Allah Taala, wa yuqimus salata, mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakata, mereka tunaikan zakat. Aku diperintahkan untuk perangi manusia sehingga mereka apa? Mengucapkan kalimah syahadah, solat, tunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, bila mereka buat benda itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka lindungi daripadaku darah mereka dan harta mereka. Mana aku tak boleh cuit langsung mereka. Mereka terselamat. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Itu apa? Kalau mereka bunuh orang, kalau mereka apa? Mereka bunuh orang atau mereka berzina dan kadang, jadi darah dia akan jadi halal automatik. Mencuri, membunuh orang, maka automatik dia akan kena hukuman. Darah jadi halal balik. Wa hisabuhum 'ala Allah, perkiraan mereka
hisab mereka terpulang pada Allah Ta'ala. Kalau mereka tipu pun terpulang pada Allah Ta'ala. Tapi pentingnya jangan mereka zahirkan. Dengan sebab itu kita kata apa yang dibuat oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu bila dia perangi orang yang tak bayar zakat atas dasar ini. So bila Nabi kata aku suruh perangi manusia sehingga mereka buat 1, 2, 3, 4. Bila mereka buat saja aku tak boleh kacau mereka dah. Kalau mereka tak buat maksudnya apa? Aku perangi mereka di atas perkara tersebut. So dengan sebab itu kita kata Abu Bakar ambil tindakan perangi orang tak bayar zakat. Dan bahkan di akhir kata-kata dia bila Umar kata kampung yang nak serang tu masih lagi azan. Abu Bakar kata demi Allah, kalau mereka sekat, tak berikan aku, tali unta mereka bagi para Rasulullah SAW dahulu. Aku perangi mereka di atas perkara berkenaan. Demi Allah, aku akan perangi siapa yang memisahkan antara solat dengan zakat. Pisahkan. Bezakan antara solat dengan zakat. Macam mana zakat kena, macam itu solat kena. Kalau solat lagilah pasti. Confirm, lagi pasti. Kalau kata-kata tak ada laku azan, memang diserang kampung berkenaan. Jadi, dalla al-hadithu, menunjukkan hadis berkenaan, ala anna man aqarra bisyahadati, syahadatain, bahawa sesiapa yang menyaksikan, memperakui dengan 2 kalimah syahadah, yuqatalu, akan diperangi dia, illam yakumis salah, jika tak mendirikan salah. Walakinnahu, namun begitu, la yukfaru, tidak dikatakan dia kafir. La yukfar, tidak dikafirkan dia. Bidalili, kenapa? Dengan dalil ma rawahu Abu Daud, dengan hadis riwayat Abu Daud, hadis nombor 1420, wa ghairuhu, dan selainnya, an Ubadah bin Samit, daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, saudara terhadap Ubadah bin Samit, qala, berkata Ubadah bin Samit, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, khamsu salawatin, 5 solat, katabahunallahu 'alal ibad, yang Allah Ta'ala fardukan dia ke atas sekalian hamba. Faman ja'a bihinna, barang siapa datangkan dengan kesemuanya 5 solat tadi, lam yudayyi' minhunna syai'a, tidak dia persia-siakan sesuatu pun daripadanya, istighfafan bihaqqihin, kerana merasa ringan atau merasa kecilnya dengan hak solat-solat tersebut. Siapa yang lakukan, buat, tak abaikan, maka dan tak rasa kecil langsung dalam solat tadi, kana lahu 'indallahi ahdun, maka ada untuk dia di sisi Allah Ta'ala satu perjanjian. Apa dia? Yudkhilahul jannah, bahawa Ta'ala akan masukkan dia dalam syurga. Jaga solat tadi, maka Allah Ta'ala mendapatkan jaminan, dengan jaminan Allah Ta'ala kita akan masuk dalam syurga. Ini kita kata, ini ayat ni, hadis ini adalah jawapan kepada kumpulan yang kata solat belum tentu masuk syurga. Tak, Nabi kata ini janji Allah Ta'ala. Orang tersebut tidak dia laksanakan hukum solat tadi, dia akan diberikan Allah Ta'ala janji bahawa untuk Allah akan masukkan dalam syurga. Akan masukkan dalam syurga. Wa man lam ya'ti bihinna, barang siapa yang tak melaksanakan dengannya, falaysa lahu 'indallahi ahdun, maka dia tak dijanji untuk dia di sisi Allah Ta'ala. Tak ada untuk dia di sisi Allah Ta'ala sebarang janji. Insya'a, kalau Allah Ta'ala nak, azabahu, Allah Ta'ala azab dia. Wa insya'a, jika Allah Ta'ala nak juga, adqalahullahu jannah, Allah Ta'ala masukkan dalam syurga. So jadi faqad dalla ala anna tarikas salat la yukfaru, maka sungguh telah menunjukkan hadis ini bahawa orang yang meninggalkan solat tidak dikafirkan. Li'annahu, kerana sungguhnya, lau kafara, kalau dia telah kafir, lam yudkhal fi qawlihi wa insya'a adkhalahul jannah. Tak masuklah dia, lam yadkhul, taklah dia masuk fi qawlihi, dalam sabda baginda, wa insya'a, jika Allah Ta'ala nak, adkhalahul jannah, Allah Ta'ala masuk dalam syurga. Maksudnya dia tak ada jaminan Allah Ta'ala. Li'annal kafirah, kerana orang kafir, la yadkhulul jannah qat'an, kerana orang kafir tak akan masuk syurga secara putus, sama sekali. Fahumila ala man tarakaha kasala, maka dibawa hadis ini pengertian kepada orang yang meninggalkan solat ini dalam keadaan apa? Malas. Jam'an bainal adlah, bagi menggabungkan di antara dalil-dalil berkenaan. Ini jawapan bagi Mu'tazilah juga kan? Yep, saya jawapan bagi Mu'tazilah. Saya yang kata bahawa orang tu akan kekal dalam neraka dan sebagainya. Tak. Ini salah. Dalam Islam kita tak. Kita bahkan benda Khawarij yang kata kalau sekian-sekian, pasal ni hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Allah Ta'ala ampun siapa dia nak, dia azab siapa dia nak. Ni hak dia. Tapi kalau dia kata orang tu syirik, confirm dah, dia kata tak akan lepas. Syirik tak akan lepas. Tapi orang tu buat maksiat, fasik, berdosa, berzina, minum arak, berjudi, tinggal solat dan sebagainya, terpulang di Allah Ta'ala. Kalau dia bertaubat, Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Kalau dia tak bertaubat, maka terpulang kepada Allah Ta'ala. Sebab kenapa kita masih lagi terima dia sebagai Muslim, dan kita bila orang tu mati, kita akan tetap kata pada Allah Ta'ala untuk apa? Ya Allah, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Biarlah kita kata orang tu, dengar kata tak solat, tak ada kerja kita untuk fikirkan benda tu. Faham tak? Kita akan tetap doakan dia, semayangkan dia. Okey. Wa kana hukmuhu, dan adalah hukum orang ni, apa hukum dia? Hukmul
muslimin, hukum orang-orang Islam. Maksud dia akan dia hukum muslimin, hukum orang Islam. Maksud dia akan disemayangkan, dikafan sebagainya. Macam di bawah dia kata fayughsalu, maka dia akan dimandikan, wa yukfanu, dan dikafankan, wa yusalla alaihi, dan disolat ke atasnya, wa yudfanu fil maqabiril muslimin, dan ditanam daripada kuburan orang-orang Islam, li'annahu minhum, kerana dia di kalangan mereka. Ni kenapa Imam Syafi'i kata dibunuh orang ni, ada kata ta'zir, ada kata dia sebagai had. Ini ada percanggahan. Tapi dari segi maksud dia, bunuh atau tak bunuh, pasal ini bukan kerja kita, tapi kerja kerajaan untuk cek balik orang semayang tak semayang. Pasal once dibiarkan benda ni, dia akan merebak kan. Kita tak ada penguasaan, macam tanah dekat Genting Highland, Cameron Highland kan. Biar sikit-sikit, lama-lama apa jadi? Habis lah. So tak siapa ada salah, semua tu ni jadi. Orang ni kata orang ni, orang ni kata orang tu. Tapi kes asal dia apa? Tidak ada siapa jaga, tu je. Macam mana tak jaga tanah tadi roboh, macam itulah agama kita jaga, tak jaga dia akan roboh. Dia ada penguasaan menjaga benda berkenaan. Tak boleh kita biarkan orang tersebut tinggalkan solat. Kerana apa? Supaya jangan sampai dia dihukum oleh Allah SWT. Tu je. Dan benda ni bukan kerja kita untuk masuk manusia dan syurga atau neraka. Kalau dia solat tapi dia tak puas hati dan dia bohong, Allah Ta'ala akan hukum dia juga. Kalau dia bertaubat, dan Allah Ta'ala berikan taubat, kita pulang pada Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Tapi untuk menjaga maslahah masyarakat, jangan sampai ada kumpulan ni tinggalkan solat dengan sengaja, dengan besar-besaran. Zaman kita ada besar-besaran. Macam bila tengok bola kan, besar-besaran. Mana surau kat situ yang muat untuk 20,000 orang? Kalau gila-gila pun tak muat tau. Kecuali dia orang bentang kat masa, dia orang duduk turun kat bawah tu semayang semua sekali kat padang. Tahu tak? Itu kita besar-besaran pergi tinggal solat. Jadi macam-macam idea macam ni. Jadi macam-macam lah. Macam mungkin kita nak apply benda ni, nanti orang kata macam, tapi ketika konsert ni macam mana? Tapi ketika bola ni macam mana? Itu masalah masing-masing lah. Jaga timing solat tadi, jangan bola tu jangan buat dekat-dekat waktu solat contohnya kan. Itu benda-benda kerja kita. Itulah kerja sebuah negara untuk menjaga rakyat dia jangan sampai ingkar perintah Allah Taala. Itu kerja kita, mana menegakkan manusia ni supaya tegak di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya untuk menentang Allah Taala. Jika tidak, kita jadi sokong saham jawab masing-masing. Itu cerita dia. Dan Allah Ta'ala ajar kita dalam perkara ini, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Bila lihat dengan kamu ni perkara mungkar, maka ubah dengan tangan dia. Fa illam yastati', kalau tak mampu, fa bi lisanihi, maka dengan lidah dia. Fa illam yastati', kalau tak mampu juga, fa bi qalbihi, maka dengan hati dia. Wa dzalika, dan itu adhaful iman, selemah-lemah iman. Dengan hati tu paling lemah iman. Nanti riwayat datang, tak ada lepas tu sebesar zarah pun iman. Kalau dalam hati pun tak ada dah iman. Itu masalah dia. Faham? Jelas? So tahu dalam mazhab Syafi'i bukan main-main. Memang orang tak semayang kena bunuh. Tapi bukan mak bapak bunuh, kerajaan yang bunuh. Kalau dia kata panggil semua semayang tak semayang, bunuh. Tajuk dia. Pasal tak pernah sampai kan. Tak macam mana? Tu bagi dia kata kalau tak bunuh pun ada orang mungkin tak alasan. Penguasaan tak penting. Tapi dia dalam televisyen kita tunjukkanlah. Saudi Arabia kita kata contoh macam negara yang kita panggil apa, Wahabi dan sebagainya, apa-apa benda entah tak senonoh lah kawan dengan Amerika Syarikat. Tapi televisyen dia iklan tentang solat. Dia tunjuk-tunjuk macam bila orang tu tengah sibuk-sibuk kesibuk harian, lepas tu tiba datang azan. Dia pergi ambil wuduk, dia tunjukkan semayang tenang. Dia tunjukkan macam tu. Idea berkenaan tinggalkan benda lain, pergi solat, ada. Dakwah tentang agama tu ada. Apa guna? Betul? Ini dakwah agama tak boleh masuk dalam televisyen. Kenapa? Kenapa tak boleh pula? Kan dakwah untuk apa macam-macam lain lah. Kan sebut mana benda kau bukan kan masalah juga. Banyak benda-benda tak senonoh ditunjukkan dalam televisyen. Kenapa benda baik tak boleh tunjukkan? Kan tu medium kita untuk menyampaikan, bukan setakat untuk menang pilihan raya saja. Kan patut kena tahu kan? Betul kan? Kan bukan untuk kan tunjukkan kerja kita apa. Antaranya membetulkan rakyat berkenaan masalah solat. Tunjukkan solat yang betul. Ajarkan solat yang betul. Jangan sampai kumpulan-kumpulan pelik ni masuk dalam Malaysia dan kata anda solat masih lagi syirik. Gila. Bersepah dia jumpa kumpulan-kumpulan pelik macam ni. Dan dia solat pun syirik lagi. La ilaha illallah syirikalah. Dia macam tahu. Kalau solat syirik apa guna? Kau tinggalkan solat tak apa pula. Maksud dia dua kumpulan ni sedap tau. Dia dengar cerita dia tahu. Orang mati syahid pun boleh masuk neraka. Orang pasal hadis Nabi kan, ada Sahih Muslim. 3 golongan yang mula-mula dijalankan api neraka untuk mereka. Orang mati syahid, orang yang alim agama, qari Quran. Itu orang yang banyak bersedekah. Hadis tu datang, saya baca pada sekali tu saya jumpa Umar bin Pas ada orang kumpulan ni ada dekat situ. Dia duduk diam kan, dia dengar. Ustaz dia tanya soalan, saya jawab. Lepas tu kan, saya baca hadis tu. Lepas tu tiba-tiba seorang cakap, tengok.
Pergi jihad, mati syahid pun boleh masuk neraka lagi dia. Dia kata itu kan, alim pun boleh masuk neraka. Betul, dia kata itulah. Dia kata, patah bagi ipar menyampuk. Itu yang buat kerja. Yang buat kerja, tapi masih dia masuk neraka. Yang korang tinggal kerja ni, dia kata macam mana? Takkan kau nak kata, saja aku tak semayang lillahi ta'ala. Yang itu, semayang tak lillahi ta'ala, gagal. Okay. Mana? Jihad kerana nama. Orang puji supaya berani, kata berani. Dia gagal. Soalan ni korang tak buat kerja, boleh. Kenapa? Lillahi ta'ala. Tu tak ikhlas, tak ikhlas, tak ikhlas. Dia tak buat kerja langsung dan ikhlas. You are not doing anything and you are sincere towards God. Mana ada? Very sincere sampai tak buat langsung. Saja macam hidupan hadiah ni tak semayang, saja aku tak semayang lillahi ta'ala. Mana ada? Mana ada? Kalau orang yang buat kerja gagal, orang tak buat kerja lagi lah teruk. Yang buat usaha, yang cuba tanam padi tapi tumbuh lalang, dia cuba tanam. Yang awak tak tanam langsung nak makan apa? Lalang tu boleh jual juga, nak bagi apa, nak bagi lembu orang kan makan, dapat juga susu ke apa. Awak ni tak tanam apa langsung. Lepas tu anak hasil ke hari akhirat nanti. Mana mungkin? Sebab itu kerja-kerja berkenaan tajuk solat ni penting. Banyak zaman kita sekarang ni tinggal solat kerana kadang-kadang masalah penekanan lah. Sekolah tak ajar. Bahkan ada sekolah, ada saya dengar apa dulu orang hantar ada WhatsApp kan? WhatsApp ada mak bapak yang tak benarkan anak solat. Jangan bagi anak saya solat. Aku sepak je. Kalau saya salah, kalau saya je pengetua sekolah, saya ambil. So kata pak cik tu ambil anak awak. Tu sekolah kat sekolah kami. Tak reti nak ikut peraturan, nak reti nak duduk sini. Buat apa? Once orang rebel, menentang daripada peraturan sekolah, orang ni akan nak juga. Orang ni akan nak juga. Orang ni akan nak juga. So apa akhirnya jadi? Sekolah tu tak ada peraturan. Baik tak usah buat. Tak usah bagi. Kalau saya jadi pengetua, saya halau anak orang tu. Minta maaf cakap lah. Pasal benda tu membuka ruang untuk orang lain akan rebel pada peraturan sekolah. So everybody akan tolak. So what's the point? Hantar anak pergi sekolah. Kita nak sekolah untuk belajar disiplin, menghormati orang lain. Macam mana? Bapak tu yang patut pergi sekolah. Sekolah benda je, pijak-pijak perut je. Geram dia. Kan? Masalah betul. Ingatkan ni Malaysia sekian, anak pakai tudung pun dia bising. Taji pun tu. Kan? Pasal konsep ni, pasal kita kata masyarakat kita pelik. So ya, macam solat kan di sekolah. Kadang-kadang seminggu sekali je. Pada hari ada macam apa? Ada kerja khusus. Praktikal, ada kerja pertukangan, hari tu ada solat. Kalau tak balik macam tu je. Tak diajarkan untuk solat. Kan apa tu guru kelas agama asyik hilang ustazah asyik ngandung. Kan ustazah hilang ngandung. Ustazah hilang ngandung kan. Dia taat suami, ngandung kerja dia. Jadi masalah kat sini. Jadi kadang-kadang konsep agama tadi jadi macam mainan. Sedangkan ia penerapan nombor 1. Anak kita tak pandai matematik tapi beradab dan tahu berkenaan halal haram. Lebih baik daripada anak kita pandai matematik tapi jahat. Pandai matematik tapi jahat. Bersepah sekarang ni. Pandai, bijak tapi jahat gila. Makan harta orang dengan haram. Pasal tak takut agama, tak takut Tuhan. So apa guna? Merosakkan tu yang macam apa jadi dekat kamera kamera Highland tu. Hasil orang yang tak takut Tuhan tu cerita dia. Itu cerita sebenar. Kalau nak takut Tuhan takkan jadi macam tu. Sebab kenapa ajaran kita kepada Islam ni, pasal dalam Islam ni solat ini memainkan peranan besar untuk mengikat manusia tu dengan apa? Muraqabah Allah Ta'ala kepada diri dia. Sebab itu tak boleh dianggap ringan. So kalau kerajaan nak akan kurangkan jenayah sebagainya, solat ditekankan dahulu sebelum yang lain. Tak polis ramai pun tak guna sebenarnya. Sebab manusia ni kalau nak buat jahat, ada cara dia. Kan kita Malaysia ni senjata haram kan, tak boleh ada. Tapi bersepah, penyayah pakai senjata. Bersepah-sepah pistol, nak beli boleh. Saya tak cakap saya beli okay, baik, faham So jadi kita berhenti kat sini. Alhamdulillah kita dah habiskan berkenaan Kitabul Hudud. InsyaAllah kita akan masuk ke depan Kitabul Jihad. War-warkan Kitabul Jihad. Ada kata orang nak tahu belajar berkenaan dengan ISIS boleh ke tidak, apakah jihad yang benarkan Islam, dan sila datang kelas berkenaan dengan tajuk Kitabul Jihad. Dan insyaAllah kita akan masuk pada minggu depan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanallah anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.